Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Seterusnya kita bincang tentang Firqah Al-Hululiyah, kumpulan Al-Hululiyah. Mereka ialah golongan ajaran sesat yang mendakwa roh Tuhan itu menjelma di dalam diri seseorang dan menganggap sebagai Tuhan, mengaku ia Tuhan. Mereka juga menghalalkan yang haram dan mentakwilkannya. Salah satulah ajaran ini kafir, keluar daripada Islam. Ajaran ini meresap ke dalam beberapa golongan Syiah. Golongan Syiah ada mengandung ajaran ini. Bahkan golongan orang Melayu kita pun ada juga mengandung ajaran ini. Dan mazhab-mazhab yang lain yang disebut dahulu masuk dalam beberapa mazhab yang lain. Kalangan Khawarij yang mendakwa Sunni tapi sesat. Di antaranya kumpulan yang mengandung ajaran ini ialah As-Sabaiyah yang telah kita baca, Al-Janahiyah, Al-Khattabiyah, Al-Syari'iyah, An-Numairiyah dan Ar-Rizamiyah. Di samping itu ada pula mazhab-mazhabnya secara berasingan. Di antaranya ialah ajaran atau mazhab yang sesat ini tidak perlu pada sembahyang, puasa dan ibadat-ibadat yang lain. Sembahyang yang wajib, puasa yang wajib, tak wajib. Kafir lah. Di samping menghalalkan yang haram, yang nyata haramnya dihalalkan. Di antaranya menghalalkan bangkai, daging babi dan boleh bertukar isteri. Ini semua sesat dan keluar daripada Islam. Mendakwa bahawa dia boleh berupa Nabi Adam, kadang-kadang Nabi Nuh dan kadang-kadang Nabi Ibrahim, kadang-kadang Nabi Muhammad dan sebagainya. Boleh merupa macam-macam rupa. Ini dakwaan dia. Kalau ada pun syaitan. Rupa tu bohong kerana syaitan tak boleh menunjuk rupa Nabi. Yang ketiga, dia berkata kepada pengikutnya, sesiapa yang melihat aku, saya terbakar dalam nurku. Kalau tengok aku terbakar dalam nurku. Apa benda nur tak tahu. Rambang mereka ni. Tak tahu makna, cakap saja. Hashim bin Hakim Atha al-Muqanna bermahjala dengan ajarannya selama 14 tahun dengan mendapat bantuan daripada orang kafir yang berbangsa Turki. Orang kafir Turki tolong puak ini. Sehingga Khalifah Al-Mahdi Al-Abbasi menghantar bala tentera yang dipimpin oleh Sa'id Al-Jarashi. Ini berlaku di zaman Abbasiyah, zaman Khalifah Al-Mahdi. Apabila bala tentera Islam mengepung kotanya dan dia merasakan tiada harapan lagi untuk bertahan, dia meracun semua isteri-isterinya. Dia racun isteri-isteri dia. Apabila bala tentera Islam masuk ke dalam kota, dia ditawan, lalu dipancung kepalanya.
dibawa ke hadapan khalifah sebagai bukti dia telah dibunuh. Jasadnya dibakar ke dalam dapur yang telah sedia ada dalam kotanya. Bangkai dia bakar dalam kota dia, dapur dia. Pala dia buat balik, tunjuk ke khalifah. Di antara kumpulannya Al-Hilmaniyah, pengikut Abu Hilman Ad-Dimashqi, yang berasal dari Parsi dan besar di Halab, Syria. Asal dari Parsi, dibesarkan buahnya itu di Halab, Syria. Dan menyebarkan ajarannya di Dimashq. Dimashq ialah ibu negara Syria pada hari ini. Di antara ajarannya ialah yang pertama, Tuhan menjelma dalam diri tiap-tiap orang yang cantik. Oleh itu dia dan pengikut-pengikutnya menyembah setiap yang dilihat yang cantik. Sembah belaka. Nampak comel, sembah. Yang kedua, ajarannya sesiapa yang mencapai martabat makrifat yang tinggi, halal kepadanya segala yang haram. Hanya semua mengarut. Nyatalah keluar daripada Islam. Yang banyak orang suka pelik-pelik ini. Seterusnya Al-Adzafirah. Mereka ialah pengikut Abu Al-Adzafir Muhammad bin Ali Ash-Shalmaghani. Di antara ajarannya, nama Malik, tapi bukan ngau dulu. Al-Shalmaghani mungkin nama tempat mereka ni. Muhammad bin Ali Ash-Shalmaghani. Jangan letak nama anak. Ini nama sesat. Di antara ajarannya, dia mendakwa bahawa roh Tuhan menjelma dalam rohnya. Dan menamakan dirinya dengan Ruhul Qudus, roh yang suci. Yang kedua, menghapuskan hukum syariat dan menghalalkan liwat. Menghalalkan homoseks, kahwin lelaki dan lelaki. Ketiga, mengaku boleh menghidupkan orang mati. Dia dakwa. Dia muncul di zaman pemerintahan Abbasiyah, di bawah pemerintahan Ar-Razi bin Al-Muqtadir. Akibat ajaran yang sesat dan menyesatkan itu, dia telah dijatuhkan hukuman bunuh dan disola. Dia bunuh dan disola. Seterusnya Al-Halladiyah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa masalah hukum dalam peristiwa Hunain. Peristiwa Hunain bukan sahaja peperangan yang berlaku, memberi pengajaran supaya tidak sombong dan takabur. Jangan berasa overconfident. Kerana ramai jumlah, berasa kuat, lupa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ajar kepada orang yang beriman. Dengan pukulan yang dahsyat, Allah Ta'ala selamatkan mereka. Yakin ke diri, lupa pada Allah. Akhirnya menang dan mencetuskan beberapa hukum. Yang pertama, hukum Ariyah. Hukum meminjam. Dalam peperangan Hunain dan ekorannya terdapat masalah hukum yang menjadi nas yang dibincang oleh para ulama. Di samping melaksanakan yang telah dinaskan di dalam Al-Quran. Berkenaan ghanimah, rampasan perang. Hasil yang dirampas dengan peperangan. Dan tawanan, hukum tawanan. Di antaranya ialah masalah i'arah, pinjaman. Apabila Rasulullah SAW meminjam alat perang seperti baju rantai dan senjata dari Safwan bin Umayyah radhiyallahu an. Ini dia dah masuk Islam. Belum tu dah masuk Islam. Tak masuk Islam lagi. Pada masa Fathu Makkah, Safwan bin Umayyah ini tak masuk Islam lagi. Dia salah seorang pemimpin Makkah yang terkenal, yang kaya.
Bila Nabi dapat tahu musuh berkumpul di lembah perhampiran Hunain, Hawazin dan Thaqif, Nabi suruh sahabat bersedia untuk perang. Lalu Nabi panggil Safwan bin Umayyah. Nabi kata, awak ada simpan senjata. Banyak simpan senjata. Tempat ni. Padahal tidak ada siapa yang tahu, melainkan dia seorang yang tahu. Ini menandakan Tuhan beritahu. Rasulullah sungguh daripada Allah Ta'ala. Masa itu dia tak masuk Islam lagi. Lalu dia ambil, bawa kumpul depan. Dia tanya Nabi, rampah ke pinjam? Nabi kata pinjam. Maka timbullah hukum pinjam. Itu satu bab. Satu bab lagi, peristiwa ini menunjukkan boleh meminta pertolongan orang kafir dalam keadaan yang perlu. Sumbangan orang kafir dalam peperangan. Masa perang Badar, bila orang kafir tawar diri nak tolong, Nabi tolak. Peristiwa Badar. Nabi tanya, awak Islam ke tidak? Dia kata tak. Nabi kata pergi. Dia seorang pahlawan yang handal, tapi tak masuk Islam. Kemudian dia datang, kali yang kedua, nak tolong. Nabi kata, awak masuk Islam tak? Dia kata tak. Aku tak terima. Kali yang ketiga, dia kata dia masuk Islam. Baru Nabi terima dia. Jadi Nah ni mengatakan tak boleh terima bantuan orang kafir. Ini masa perang Badar. Ada Fathu Makkah berlaku peristiwa ni. Nabi minta bantuan orang kafir. Hukumnya menasahkan hukum yang dahulu. Kerana Fathu Makkah kemudian daripada Badar. Ataupun dalam keadaan situasi yang berbeza. Nak tarbiyah para sahabat. Keadaan yang berbeza. Ada masa boleh kita ambil bantuan, ada masa tak boleh bantuan. Kesimpulannya, para ulama bersepakat menyatakan bahawa meminjam barang laksana wadi'ah, menyimpan. Hukumnya kalau rosak tidak diganti, melainkan berlaku kecuaian dalam menjaganya. Atau menggunakan lain daripada yang ditetapkan, maka dia anggap melampau, yang wajib ganti. Yang mewajibkan ganti. Kalau didapati rosak atau hilang, Imam Asy-Syafi'i menyatakan kalau dinyatakan syarat yang nyata di dalam akad supaya diganti, kalau rosak dan hilang, maka hendaklah dijamin dengan syarat itu. Buat syarat ganti, kena gantilah. Adapun ariah pinjaman, pada asalnya menjadi amanah di tangan orang yang memegangnya. Tetapi diharuskan mengadakan syarat, khususnya dalam keadaan yang memungkinkan berlakunya kerosakan atau kehilangan, seperti senjata untuk berperang. Adapun Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan beberapa orang ulama berpendapat bahawa ariah itu tidak dijamin walaupun dengan syarat kerana ia memberi makna wadi'ah simpan. Kalau mengadakan syarat, maka hilanglah maknanya. Kalau buat syarat, hilang makna pinjam. Bahkan ariah boleh digunakan dengan izin pemilik. Adapun wadi'ah sekadar menyimpan saja. Ini huraian Abu Hanifah. Terdapat perselisihan pendapat dalam masalah ini kerana perbezaan pahaman dalam masalah senjata yang dipinjam oleh Rasulullah SAW daripada Sufyan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Di mana jawapan Rasulullah SAW kepadanya apabila ditanya, adakah dia ambil secara merampas atau meminjam? Jawapan Rasulullah SAW, pinjam bukannya rampas. Ini memberi arti, adakah pinjam dengan jaminan untuk ganti atau tidak kalau hilang. Wallahu alam, tak tahu bagaimana selepas itu. Ini menjadi khilaf kalangan ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, membunuh unta di medan perang. Tindakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membunuh unta yang ditunggang oleh pembawa bendera dengan dibantu oleh rakannya, seorang sahabat dalam kalangan Ansar.
yang membunuh orang yang menunggangnya, yang membawa bendera di hujung tombak panjang, menunjukkan bahawa dibolehkan membunuh atau membinasakan apa-apa yang boleh melemahkan musuh, termasuk binatang tunggangan, di mana tindakan membunuh unta itu tidak dikira kesalahan menyaksi binatang, karena sebab-sebab keperluan peperangan diizinkan. Ini hukum yang kedua. Yang ketiga, bahagian mu'allaf. Bahagian mu'allaf. Mu'allaf ialah mereka yang dijinakkan kepada Islam. Tindakan Rasulullah SAW membahagikan ghanimah, harta rampasan, kepada para mu'allaf. Sama ada yang telah menganut Islam, mu'allaf itu, yang menganut Islam, baru dia masuk Islam, seperti Abu Sufyan, atau yang dijangka menganut Islam. Dia ni kalau beri dia masuk Islam, tak masuk Islam lagi, dia tak adakan mu'allaf. Ini mengikut Imam Malik khususnya. Atau yang boleh dihilangkan rasa permusuhannya, dia ni jahat, kalau kita beri dia senyap, dia tak lawan kita, termasuk tak di mu'allaf. Adakah daripada khumus 1/5 yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, atau daripada keseluruhan harta ghanimah? Adakah Nabi beri daripada khumus? Kerana harta rampasan itu dibahagi 5. 4/5 untuk bala tentera, 1/5 untuk pemerintah. Nabi lah yang menjadi pemimpin, menentukan urusan. Adakah dibahagi mu'allaf ni daripada belum dibagi lagi, atau Nabi ambil bahagian dia? Ini khilaf ulama. Perkara ini timbul kerana ayat Quran menyatakan dengan jelas bahagian mu'allaf daripada zakat, tetapi tidak jelas dalam perkara ghanimah. Zakat ada bagi mu'allaf, ghanimah tak ada bagi mu'allaf. Macam mana Nabi boleh bagi bagian mu'allaf dalam masalah ghanimah Hunain? Ini jadi perbincangan. Dalam perkara zakat, Allah Ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim. Ini pembagian zakat. Sesungguhnya harta-harta zakat itu dibahagikan kepada orang-orang fakir, 1. Orang-orang miskin, 2. Amil yang mengurusinya, 3. Para mu'allaf yang dijinak hati mereka, 4. Hamba-hamba yang merdekakan dengan bayaran, 5. Orang-orang yang berhutang, 6. Orang-orang yang berjihad fi sabilillah, 7. Dan orang musafir yang memerlukan pertolongan, 8 asnaf. Ini adalah perintah wajib daripada Allah, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surah Taubah ayat 60. Ayatnya berkait dengan zakat. Adapun ghanimah dinyatakan firman Allah Ta'ala. Ghanimah lain, ayat lain. Firman Allah Ta'ala, wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu wa lirrasul wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya apa-apa harta yang menjadi rampasan perang, ghanimah, maka sesungguhnya bagi Allah khumusnya 1/5 bagi Rasul. Bagi Allah, bagi Rasul 1/5. Kaum keluarga Nabi, mereka ni tak boleh terima zakat. Anak-anak Nabi tak boleh terima zakat. Maka Allah Ta'ala peruntukkan berghanimah. Anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang musafir yang memerlukan pertolongan. Ada anak yatim, zakat tak anak yatim. Dengan sebab itu tak boleh beri zakat anak yatim, kerana anak yatim tu kaya. Ada orang dia salah, dia beri zakat ke anak yatim. Tak kena.
Anak yatim dah ada harta. Kalau anak yatim dah ada harta, tak boleh beri zakat. Ada anak yatim, tapi saka ayah dia banyak, kaya. Tak boleh beri zakat. Ghanimah boleh. Dalam bagian zakat 8 tak ada anak yatim. Yang hanya fakir miskin. Kecuali kalau anak yatim tu fakir miskin. Boleh. Ataupun dia belajar sabilillah. Ambil siswa umpamanya. Itu tak jadi salah. Kalau beri atas nama anak yatim, tak boleh. Itu kena faham. Kecuali ghanimah. Jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami di haram yang membeza, di hari yang membezakan, di hari bukan di haram, di hari. Salah dia. Di hari yang membezakan dua golongan. Yang benar dan yang salah. Hari bertempurnya dua kumpulan dan Allah itu maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Surah Anfal ayat 41. Ayat ini berkait dengan pembayaran ghanimah. Oleh kerana ayat ghanimah tidak menyalahkan secara nas peruntukan bagi golongan mu'alaf. Macam mana Nabi bagi mu'alaf masa perang Hunain? Maka para ulama berkhilaf dari bahagian manakah dicabut Rasulullah SAW bagi golongan mu'alaf itu. Imam Malik, muridnya Imam Syafi'i, Imam Malik dan anak murid Imam Malik, Imam Syafi'i. Dan beberapa ulama berpendapat ianya dicabut daripada khumus yang diberi kepada Rasulullah SAW. Nabi ambil bahagian dia. Bukan ghanimah. Bahagian Nabi, 1/5 tu. Bahagian negara. Waktu Nabi beri pada mu'alaf. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa orang ulama lagi berpendapat ianya diambil keseluruhan Anfal ghanimah. Yang ambil keseluruhan. Bukan 1/5 hak Nabi. Ini pendapat Imam Ahmad. Yang belum dibahagikan. Di mana imam, yakni ketua tentera atau ketua negara, berhak menentukannya. Ketua negara berhak menentukan. Boleh ambil harta itu dibahagi kepada mu'alaf. Kemudian hukum pembebasan tawanan dengan haiwan. Tindakan Rasulullah SAW mengganti haiwan kepada mereka yang tidak mahu membebaskan tawanan secara rela mengandungi hikmah bahawa Islam menetapkan langkah menghapuskan amalan menjadikan tawanan sebagai hamba abdi serta menghapuskan abdi dalam kalangan sesama manusia adalah tindakan yang lebih dahulu berabad-abad lamanya daripada revolusi Perancis Abraham Lincoln dan peristiharaan bangsa-bangsa bersatu. Islam mendahului bangsa bersatu dalam membebaskan hamba abdi. Peristiwa Hunain ini Nabi bebaskan hamba abdi sama ada secara tebusan ataupun secara percuma. Bahkan Islam telah berjaya menghapuskan amalan abdi dalam masyarakatnya dan menaikkan taraf mereka ke martabat yang sama dalam pencapaian ilmu dan pemerintahan negara. Sehingga ada di antara keturunan mereka menjadi ulama muktabar dan pemimpin negara. Kerajaan Osmaniyah, kerajaan Mamalik, itu semua bukan hamba tu. Jadi raja. Jadi khalifah. Itu dalam sejarah Islam. Ini berlaku dalam Hunain. Kemudian hukum umrah. Setelah berada di Ji'ranah selama 13 hari. Nabi berhukum di Ji'ranah. 13 hari duduk situ. Setelah membahagikan ghanimah, duduk situ. Maka Rasulullah SAW menunaikan umrah dengan bermiqat daripada Ji'ranah. Sampai sekarang nak pergi Mekah, kalau nak buat umrah, pergi ke Ji'ranah. Kena ambil sunnah Nabi. Kan peristiwa Hunain, Nabi berumrah pakai ihram di Ji'ranah. Bertolak dari Ji'ranah pada waktu malam. Seorang Badui, orang darat. Orang Badui ni orang darat. Orang kata berdalaman. Yang juga mahu menunaikan umrah berihram dengan jubah. Orang Badui tak uti. Nak buat umrah pakai baju, tak pakai ihram. Bahan dengan jubah begitu je. Dan badannya berlumuran bau-bauan, bau minyak wangi pula. Dia bertanyakan Rasulullah SAW cara mengerjakan umrah. Dia tanya Nabi cara buat umrah. Pakai janggut dekat Nabi. Pakai baju jubah dekat Nabi, saya nak umrah Rasulullah.
pakaian ihram tak ada. Pakai lawa. Dengan bau-bauan. Lalu Rasulullah SAW menyuruhnya membuang jubah dan mandi untuk menghilangkan bau-bauan dari badannya. Suruh dia mandi. Suruh pakai ihram, pakai lepas. Mengikut satu riwayat bahawa Rasulullah SAW bertanyakan, bagaimana cara engkau mengerjakan haji? Nabi tanya, membuat haji mana? Nabi tanya, bagaimana membuat haji? Dia menjawab, saya membuang jubah. Saya tak pakai jubah. Pakai pakaian kain lepas. Sabda Rasulullah SAW, isna' fi umratika ma kunta sani'an fi hajjika. Lakukan dalam umrahmu apa yang kamu lakukan ketika kamu mengerjakan haji. Sama aja. Pakai ihram, kata Nabi. Bukan pakai baju. Peristiwa ini menjadi khilaf dalam kalangan ulama. Sekiranya meletakkan bau-bauan sebelum meniakkan umrah. Kita bauan belum niat umrah lagi. Bau dah ada. Ada yang mengharamkan dan ada yang mengatakan disunatkan sebelum berihram. Ada ulama kata kena basuh. Ada ulama kata tak payah basuh lah, belum niat lagi. Adapun mazhab Syafi'i memilih sunat sebelum berihram. Wallahu alam. Mazhab Syafi'i sunat belum ihram. Pakai bauan dulu. Lepas ihram tak boleh pakai. Rasulullah SAW teguh bertalbiyah. Tadi labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah. Labbaik innal hamda la syarika lak. Itu talbiyah. Sehingga beristilam di Hajar al-Aswad. Bagi memulakan tawaf dan menyempurnakan umrahnya pada malam itu juga. Tak tidur. Habis umrah barulah tidur. Umrah ini ditunaikan pada bulan Zulkaidah. Setelah tiba di Ja'ranah, padahal bulan Kaidah ini bulan haji. Hanya boleh buat umrah bulan haji. Tak ada salah. Setelah tiba di Ja'ranah, terus dia arah bertolak pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah SAW telah melantik Attab bin Usaid radhiyallahu an, yang masih muda dalam usia 20 tahun. Nabi latih Attab bin Usaid, umur 20 tahun, muda sangat. Menjadi amir ketua pentadbiran Mekah, jadi gubernur Mekah. Umur 20 tahun. Kerana dia hafal Quran. Quran jadi panduan. Dan menugaskan Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu menjadi guru mengajar agama. Mu'adh ni alim. Kepada penduduknya. Rasulullah SAW membayar per Attab bin Usaid 1 dinar 1 hari, gaji hari. Ada gaji juga Nabi pun. Bukan benda malaikat tak makan. Nabi beri gaji 1 hari 1 dinar. Dinar ni 2 emas. Diterimanya jawatan dengan ikhlas menjalankan tugas dan berqanaah, berpuas hati, dan redha dengan bayaran yang sedikit dan tugas yang berat. Wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Maksudnya segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah.
Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung dan menyatakannya kepada kamu. Kemudian dia mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakinya dan menyaksa sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan ingatlah Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Rasulullah SAW telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Dan juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Kami pohonkan keampunanmu, wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali. Allah tidak memberati seseorang melakukan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya. Dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang dahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami, oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap orang-orang kafir. Ayat ini mengandungi doa yang diajar oleh Allah. Diriwayatkan Allah Ta'ala hadiah pada Nabi. Hadiah yang sangat bernilai, yang sangat mahal harganya, disimpan di arasnya, terletak dalam pembelahan aras. Pahalanya sangat besar. Doanya diperkenankan. Dengan sebab itu jadi wirid lepas sembahyang dan wirid sebelum tidur. Khususnya daripada amanah Rasulullah. Ataupun lillahi ma fis samawat wa ma fil ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yahasibukum bihi Allah. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Dan jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam diri kamu, kamu nyatakan apa yang ada dalam diri kamu atau kamu sembunyikan, nasa dihisab oleh Allah. Dia mengampun sesiapa yang dikehendaki, dia menyaksa sesiapa yang dikehendaki, dan Allah Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Bila mendengar ayat ini, para sahabat dalam ketakutan. Kerana kuat takwa mereka. Hak cakap zahir boleh tahan. Ini terlintas dalam hati Tuhan ke juga. Tuhan tahu. Ada dosa pahala diseksa oleh Allah kalau tak betul. Kalau betul tak apa. Kadang-kadang mari was-was nak buat macam mana. Menyebabkan para sahabat dalam ketakutan. Dalam ketakutan. Lalu mereka datang menemui Nabi SAW dalam keadaan berdiri lutut. Kerana ketakutan. Kerana takwa mereka sangat kuat. Ada yang menangis. Wahai Rasulullah, kami nak buat macam mana dalam hati pun Tuhan kira juga. Ini sangat berat. Lalu Nabi kata jangan jadi macam orang Yahudi. Orang Yahudi mereka berkata sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami derhaka tak berikut. Katalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat wahai Tuhan kami. Kata begitu.
menyerah diri pada Allah Ta'ala. Lalu Allah menurunkan ayat selepas menasahkan ayat ini. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Rasulullah SAW beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Tuhannya. Dan orang-orang yang beriman juga beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab dan rasul-rasul. La nufarriqu baina ahdim min rusulih. Kami tidak membezakan seseorang bukan dengan rasul itu. Kami percaya belaka, bukan macam orang Kristian, macam orang Yahudi. Setengah rasul percaya, setengah rasul tolak. Orang Kristian percaya Nabi Isa anak Tuhan, lebih sangat. Nabi Muhammad tak percaya. Orang Yahudi percaya Nabi Musa, Nabi Isa tak percaya. Pilih-pilih Nabi. Ini perangai Yahudi. Kita orang Islam tidak. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami tak beza rasul-rasul ini. Begitu kitab-kitab. Kami percaya semua. Kitab Allah Ta'ala. Masalah hukum dia tu cerita lain. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka berkata kami dengar dan kami taat. Inilah orang Islam. Orang Yahudi kata sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami nak lawan. Kita tidak. Kita orang Islam sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat, wahai Allah. Ghufranaka Rabbana, keampunanmu wahai Tuhan kami. Wa ilaikal masir, dan kepada engkau lah kami kembali wahai Tuhan. Serah diri kepada Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala menurunkan lagi ayat yang meringankan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan diri seseorang malaikat mengikut kemampuannya. Allah Ta'ala tak bebankan kita malaikat mengikut kemampuan kita. Kalau orang tak boleh guna air, boleh tayamum. Air pun tak ada, nak tayamum pun tak boleh. Semayang dalam hati. Jangan tinggal semayang. Diizinkan. Tak ada orang nak buat apa. Diizinkan begitu. Kita tak kita tak nak cakap umpamanya. Tak ada orang ambil wuduk, semayang. Dimaafkan oleh Allah Ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan tak semayang. Itu tanggungjawab orang lah. Sama betul ambil semayang ke kita. Masuk waktu tu semayang. Musafir dibenarkan jamuk dan qasar semayang. Sakit boleh jamuk semayang sakit. Dalam keadaan masyaqqah boleh jamuk semayang. Masyaqqah hujan boleh jamuk semayang. Allah Ta'ala ringankan kita. Jangan berat-beratkan. Ni dok lagi berat-beratkan. Oleh kerana hadis kata hujan je Nabi jamuk. Orang lain tak ada. Mana berat sakit dengan hujan. Boleh jamuk tu kerana hujan ke kerana masyaqqah? Kerana masyaqqah. Dengan sebab itu, kerana masyaqqah, apa saja masyaqqah, kesulitan, sakit, lebih aula boleh jamuk sembahyang. Orang sakit, nak ambil wuduk acak kali susah. Dibenarkan jamuk sembahyang. Tapi tak boleh qasar lah kecuali musafir. Ini kemudahan. Dalam keadaan darurat, yang haram dihalalkan kerana nak jaga nyawa. Nak jaga nyawa dalam keadaan darurat, boleh makan benda yang haram. Berobat begitu juga. Obat yang halal, yang suci tak ada. Adanya obat benda yang najis, boleh. Tak jadi salah. Jangan syok, jangan wasangka. Allah Ta'ala izinkan. Paman yutarira baghidun wa la'adin fala isma alaihi. Ini ayat Quran. Barang siapa kena darurat, dia boleh tidak melampaui batas. Ini ayat Quran kata begitu. Ini pakai hukum akal, tak ikut Quran. Setengah tu dia tak ngaji, pakai hukum sendiri je. Pakai halal haram ni sendiri, tidak boleh. Ada batas dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak membebankan diri seseorang mereka mengikut kemampuannya. Laha ma kasabat, baginya apa yang diusahakan daripada kebaikan.
Wa 'alaiha maktasabat, dan terbeban atas diri dia buat kejahatan. Barang siapa baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Rahmat Allah Taala disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Barang siapa yang bercita-cita nak buat baik, dia beri satu pahala. Belum buat lagi. Setelah dia buat, digandakan dengan 10 kali ganda sekurang-kurangnya. Ada 700 kali ganda. Ada lebih pada itu, tak terhingga banyak gandanya mengikut niat. Sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Bila seorang niat nak buat jahat, tak tulis lagi. Malaikat tak tulis. Bila tak jadi, tak jadilah. Setengah ulama kata, satu riwayat hadis kata, bila tak jadi, dia beri satu pahala kerana tak jadi. Tak jadi buat jahat. Bila buat jahat, satu kejahatan. Lain dengan kebajikan. Kebajikan diganda 10 kali ganda. Sehingga 700. Kejahatan tak digandakan. Ini rahmat Allah Ta'ala. Dia beri peluang untuk bertaubat selagi ada iman. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, ampunlah kami. Jangan ambil hukum atas kami, wahai Tuhan kami. Kalau kami lupa ataupun kami tersalah, wahai Tuhan kami. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan bebankan kepada kami bebanan yang telah beban pada umat zaman dulu. Orang Yahudi, laknatullah. Jangan engkau jadikan kami seperti mereka, wahai Tuhan. Kami tak boleh jadi macam mereka Yahudi, oleh kerana akalan mereka telah bebankan mereka hukum-hukum yang banyak. Satu hari satu, dia minta satu hari tak kerja, minta dengan Tuhan. Minta satu hari tak kerja. Tuhan beri dia hari satu. Tak boleh kerja. Tak boleh, apa-apa kerja tak boleh. Nak sangat. Pandai nak ajar Tuhan. Kemudian tiba-tiba mari ikan manyuk. Duduk tepi laut. Mula-mula tahan lagi, akhir tak tahan. Jadi ke. Tuhan hukum jadi ke. Kiratan khatiin. Hukum atas dunia sebelum akhirat. Ini orang Yahudi. Wahai Tuhan, kami tak boleh jadi macam orang Yahudi. Kita, Tuhan beri pada kita hari Jumaat, wajib semuanya Jumaat. Kerja tak ada salah. Nak buat ibadat, tak apa. Semayang. Bila waktu semayang, tak boleh berniaga. Masa tu, tak boleh. Lain dengan orang Yahudi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, yang akan bebankan kepada kami apa yang kami tak mampu menunaikannya, wahai Tuhan. Memanglah Tuhan perintahkan kita dengan perintah yang ringan, dengan rukhsah, dengan kemudahan yang banyak, pahala yang besar. Wa'fu anna waghfir lana, maafkanlah kami dan ampunilah kami. Warhamna, dan rahmatilah kami, kesianlah kami. Anta maulana, engkaulah Tuhan kami, Tuhan kami, Tuhan kami, yang memiliki diri kami, yang memerintah kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang kafir. Ini doa yang Tuhan ajar, disebut dalam Quran. Kalau orang nak belajar doa, baca doa ada dalam Quran. Itu yang paling baik. Jangan cari doa payah-payah pelik pada orang. Setengah tu gerak pelik pada orang. Akhirnya salah. Bukan masalah pelik pada orang, yang pentingnya betul. Antaranya doa yang dia ajar dalam Quran seperti doa ini. Wallahu a'lam.